Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Titi Sinta, hari ini kita akan sambung bahagian yang kedua, sukatan dan serakan bagi data tak terkumpul tingkatan 4 Matematik KSSM. Jadi untuk kelas hari ini, kita akan lihat apa itu julat bagi set data, bagaimana nak mengira julat bagi jadual kekerapan, seterusnya nak mengira julat antara kuartil bagi set data dan akhirnya nak mengira julat antara kuartil bagi jadual kekerapan. Okey, so kita lihat satu persatu. Sebelum itu, perlu tahu juga sedikit nota iaitu sukatan serakan sukatan serakan adalah sukatan kuantitatif. Bermaksud boleh dikira. Okey, seperti yang akan kita kira sebentar nantilah iaitu julat antara kuartil, varians dan juga sisihan piawai. Julat itu sendiri adalah nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan yang terkecil. Okay, julat antara kuartil pula adalah data tengah selepas median. Median itu adalah Q kedua, iaitu kuartil kedua, itu median. Okay, julat tadi data tengah selepas median tolak dengan data tengah sebelum median, iaitu kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, mengira julat bagi set data. Okay, diberi set data seperti berikut: 12, 11, 9, 40, 32, 14 dan juga 29. Okay, macam mana kita nak tentukan julat bagi set data berikut? First kali kita tentukan nilai cerapan paling besar. Maksudnya dalam set data yang diberi itu, okay, yang mana nilai yang paling besar? So, di situ saya bulatkan warna merah iaitu 40. Okay, tolak dengan cerapan terkecil iaitu 9 dan saya bulatkan warna hijau. So, jawapan kat situ adalah 31 julatnya. Ini simple. Seterusnya nak mengira julat bagi jadual kekerapan. Okey, contoh yang kedua ni, diberi jadual kekerapan. Okay, masih sama dia punya cara kerjanya iaitu cerapan terbesar tolak dengan cerapan terkecil. Okey, perlu ditekankan dekat sini kita tidak ambil nilai bilangan murid tu kita tak ambil nilai kekerapan, tapi kita ambil skor dekat atas tu. Skor mana yang paling besar itulah cerapan terbesar dan skor paling kecil adalah cerapan terkecil. Jadi julat dia adalah paling besar kat situ skor 50 tolak dengan skor paling kecil 20. So dapatlah 30 dia punya julat. Okey. Contoh yang ketiga. Yang ini nak mengira julat antara kuartil bagi set data. Okey, bila dapat soalan set data yang berterabur macam ni, first kali kita kena susun ikut tertib menaik. Jadi kita susunlah mana kecil duduk depan dan berakhir dengan paling besar duduk di bahagian belakang sekali. Okey, kemudian daripada situ kita tentukan nilai median, iaitu kuartil kedua tu kan, Q2. So bila kita dah susun, kita agihkan sama banyak kiri kanan, kita akan ada nampak satu nombor yang di tengah-tengah. Untuk set data ni ada satu nombor kat tengah-tengah bila kita dah bagi sama banyak kiri kanan, iaitu 14. So 14 adalah median kuartil kedua. Okey, kemudian kita tentukan pula kuartil pertama iaitu data tengah sebelum median. Tadi median kita 14 kan? Jadi data yang sebelum median adalah 9, 11 dengan 12. Okey, mana yang tengah-tengah antara 9, 11 dan 12 tu? Okey, data tengah tu adalah kuartil pertama iaitu 11. 11 tu tengah-tengah. So itu kuartil pertama. Dan kuartil ketiga pula kita ambil kira data yang berada di belakang selepas median tu 19, 32, 40. Mana yang duduk tengah-tengah? Okay, yang duduk tengah-tengah tu adalah 32. So 32 tu adalah kuartil ketiga. Bila siap tentukan baru kita berkira julat. So kita ambil nilai kuartil ketiga tadi tolak nilai kuartil pertama iaitu 32 tolak dengan 11. Jawapan kita adalah 21. Okey. Okay, seterusnya, masih lagi julat antara kuartil bagi set data, tapi kali ni kalau kita perhatikan bila kita susun, susun ikut urutan, step pertama tadi, kita akan nampak dia tak ada nilai tengah-tengah. Sebab dia belah kiri pun ada 4 nombor, belah kanan pun ada 4 nombor. Jadi kuartil kedua kita ataupun median kita tak dapat ditentukan. Tapi yang kita nak adalah kuartil pertama. Jadi yang belah sebelum kuartil kedua tu, masuk sebelah median tu, adalah nombor 2, 3, 4, 5. So, mana tengah-tengah tu? Tengah-tengah ni pun tak dapat ditentukan sebab ada nombor 3 dengan 4 tengah-tengah tu kan. Jadi kita tambahkan dua nombor tu dan bahagi dengan 2. Itulah kuartil pertama kita iaitu 3.5.
Okay, sama juga macam kuartil ketiga, kita ambil kira data selepas median iaitu Q2 tu, iaitu 7, 8, 9, 10. Mana tengah-tengah antara 7, 8, 9, 10? So, tengah-tengah dia adalah 8 dan 9. Kita tambahkan dua nombor tu, kemudian kita bagi yang 2, kita akan dapat 8.5. Okey, jadi barulah kita boleh tentukan jumlah antara kuartil ialah kuartil ketiga iaitu 8.5 tolak dengan kuartil pertama iaitu 3.5. So, akhirnya kita dapat jawapan kita 5. Okey. Seterusnya, mengira julat antara kuartil bagi jadual kekerapan. Okey, ini contoh yang kelima. So, bila dia beri jadual kekerapan macam ni, awak tengok belah jadual kekerapan tu, kekerapan dia kecil kan? 4, okey, 25 ada 4, 30, skor 30 ada 3, 35 ada 2, skor 40 ada 3. Jadi, bila macam ni, kita boleh buat asingkan dia satu persatu. Jadi, kita keluarkan dulu dan kita sebab dia dah tersusun kan, jadi kita keluarkan je. Contoh, skor 25 ada 4 orang murid. Jadi kita tulis 4 kali 25. 25, 25, 25, 25. 4 kali berurutan Kemudian skor 30 ada 3. So kita buat 3 kali 30 tu. 30, 30, 30. 35 ada 2. 35, 35. 40 ada 3. 40, 40, 40. Okey, so benda ni memang dah siap tersusun ikut turutan menaik. Okey, berarti kita ikut step tadi, kita tentukan mana tengah-tengah. Okey, kalau soalan saya bagi ni, nilai tengah-tengah dia tak ada sebab dia membagi sama banyak kiri kanan Jadi tak apa. Kita tengok nilai yang sebelum median tu iaitu kuartil pertama nak tentukan So dia kita bahagi 25, 25, 25, 25 dan 30, 30 tu bila kita bahagi tengah-tengah pun dia masih ada nilai yang sama di tengah-tengah. Kan? Kita tak nak pecah dua juga. Dia sama banyak. Jadi 25 tambah dengan kita ambil tengah-tengah. Itu yang ada ke arrow biru tu. 25 tambah dengan 25 dan bahagi dengan 2. So kita ambil kira kuartil pertama adalah 25. Okey, kuartil ketiga, okey ada salah type sikit. Kuartil ketiga tu pula adalah belah selepas median iaitu 30, 35, 35, 40, 40, 40. Yang ada garis dot warna merah. Okey, dekat situ kita bahagikan 2. Jadi tak ada juga nilai tengah-tengah. Tak apa, kita ambil nilai tengah-tengah juga itu 35 dan 40. Kita tambahkan dua nilai tu dan kita bahagi dengan 2. So dapatlah di situ kuartil ketiga kita adalah 37.5. Jadi julat antara kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama iaitu 37.5 tolak dengan 25. Akhirnya kita akan dapat jawapan dia 12.5. Okey. Okey, contoh yang terakhir. Okey, julat antara kuartil bagi jadual kekerapan. Okey, ada bentuk soalan yang kita lihat bilangan murid atau kekerapan dia besar. Jadi kita takkan nak senaraikan semua kan. Okey, ada satu cara lain. Okey, iaitu kita tentukan pula kekerapan longgokan dia. Okey, macam kita belajar mula tu. Okey, kekerapan longgokan maksudnya kalau kekerapan asal dia 15, bilangan 15, so dia akan salin dulu balik 15. Okey, untuk skor ke-6, kekerapan longgokan dia adalah kita tambahkan secara menyerong. Okey, kalau bilangan murid bagi skor 6 tu 7 kan, kita tambah kekerapan longgokan sebelum tu adalah 15. 5 sama 7, 22. Okey, kemudian kita tengok skor 7, bilangan murid dia 9, kita tambah dengan kekerapan longgokan yang sebelum tu 22, dapat 31. Dan kekerapan longgokan yang bagi skor 8, kita tambahkan 13 dengan 31, kita dapat 44. Okey, daripada sini, okey, kita boleh buat cerapan. Okey, cerapan maksudnya kita agih-agihkan. Okey, maksudnya tengah-tengah, okey, setelah sekali 44 kan, jadi tengah-tengah adalah 22, betul? Iaitu Q2 tu kan. Okey, Q2 tu adalah median lah, kita ambil dia sebagai median. Jadi kelas sebelum median tu data sebelum median tu adalah kuartil pertama, data selepas median tu adalah kuartil ketiga. Data untuk kuartil pertama sebelum median tu adalah antara C1 hingga C22. Okey, iaitu skor antara 1 hingga 15. Okey, kita tengok dekat cerapan tu kan. Okey, kemudian bagi selepas median tu untuk kuartil ketiga antara C23 hingga C44. Okey, C23 hingga C44. Okey, ada salah type sikit kat bawah tu. Okey, skor dia adalah antara 33 hingga 34. Sebab kita bagi tengah pula antara 23 hingga 44 tu, apa tengah-tengah dia? 33 hingga 34. Okey. Okey, jadi kita dapat tentukan kuartil pertama adalah 5 tambah dengan 5. Kemudian kita bagi dengan 2. So dapatlah 5. Kuartil ketiga 8 tambah 8, tambah dulu baru bahagi 2 dapatlah 8. Jadi julat antara kuartil kita tolakkan kuartil ketiga dan kuartil pertama iaitu 8 tolak 5 akan dapat 3. Okay, selesai sudah. Okey, julat antara kuartil
bagi topik 7 iaitu